Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Razak Musi Surau Ihsaniyah, juga yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia-Nya. Maka pada subuh ini kita sekali lagi bersama-sama berjemaah salat subuh, dan seterusnya kita menambah sedikit ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan najis, ya, dan kaifiat membersihkan najis. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, masuk kepada sikit, iaitu dah sebut dah sikit hari itu. Demikian lagi dimaafkan daripada sedikit lumpur jalan raya yang diyakinkan najisnya. Dimaafkan. Ya. Saya lalu ke jalan raya, lalu pula kereta sebelah, airnya menyembur pada kita, naik motor lah contohnya. Walaupun air itu kita yakin ada najis di dalamnya, tetapi dimaafkan. Air lumpur kena kat kita sedang kita lalu, ya, ada berjalan kaki ke, naik motor ke, naik basikal ke, kereta lalu ataupun lori lalu kena, ya. Maka jika yakin kita air lumpur tu ada najis sekalipun, maka ia dimaafkan. So apa nak buat? Balik kena mandi, ya. Sekalipun dengan najis ataupun kita yakin ada najis, tapi najis tu dimaafkan. Tapi kalau dah kena lumpur pakaian kita, kalau kita nak pergi surau, lainlah kena tukar lah. Kalau nak pergi kerja tu tengok keadaan lah, tuan-tuan dan puan. Dan kita yakin ada najis, dan jika daripada najis yang mughallazah sekalipun. Najis mughallazah apa dia? Najis berat. Berat macam mana ni? Itu dia sebut tiga jenis najis, ya. Satu yang mukhaffafah, satu yang mutawassitah, satu yang mughallazah. Mughallazah ni anjing dan babi serta keturunan dia, ya. Dan cara menyucinya, membersihkannya adalah perlu kepada sekali air bersih, 6 kali air bersih, sekali air campur dengan lumpur. Kemudian tetapi syarat dia, kita yakin benda tu ada najis, ya. Dan bila kena air lumpur tu dimaafkan, ya. Bila kena pada badan kita, pada baju pakaian kita, dimaafkan. Sekalipun najis mughallazah, tetapi dengan syarat selama tiada nyata air najis. Syaratnya tak nyata air najis. Air lumpur je. Tak nampak tai apa pun najis dalam tu. Tai kambing ke, tai kucing ke, tai ayam ke. Tak ada nampak. Tak nampak. Cuma air lumpur yang nampak. Benda tu tak nampak. Itu dimaafkan.
Dan bersalah-salahan kadar lumpur yang dimaafkan daripadanya. Berbeza-bezalah kadar lumpur, kalau banyak ke sikitnya, berbeza-bezalah kadar lumpur tu, kerana bersalah-salahan masanya, kerana berbeza-beza masanya dan tempatnya. Pada kain dan badan. Pada kain, pada badan, maka kadar yang dimaafkan pada masa hujan dan tiada dimaafkan pada masa kemarau. Ada beza-beza hukum lah. Tapi dimaafkan. Dimaafkan. Kadar tu berbeza-beza lah. Kalau masa musim apa? Musim hujan memanglah kena banyak. Masa musim kemarau kena sikit. Kena kat kaki kain, lain hukum dia. Kena kat badan, tetapi dimaafkan. Dan kadar yang dimaafkan pada kaki dan kaki baju, kena pada kaki air lumpur tu dan pada kaki baju, baju yang ada bawah baju tu, kaki baju, kadar yang dimaafkan itu tak sama. Tak sama dengan kalau pada kaki dan kaki baju tidak dimaafkan dia pada tangannya dan tangan bajunya. Kalau pada tangan tak dimaafkan, pada kaki dimaafkan. Pada kain baju, di kaki baju tu dimaafkan. Tapi pada tangan tak dimaafkan. Demikian lagi dimaafkan tempat istinja dengan batu pada dirinya. Yang beristinja dengan batu pada dirinya dimaafkan. Apa maksud dia, tuan-tuan? Faham? Depan Tuan Haji ni risau saya. Dia tak faham manjang. Dimaafkan istinja yang dengan batu. Istinja dengan batu ni apa bezanya beristinja dengan air? Dengan batu? Kalau yang keluar tu kering tak apalah dengan batu. Kalau keluar tu basah, hari tu kena menabur pula. Pakai pula batu. Berapa banyak batu nak pakai? Dia batu ni tiga biji batu ataupun 3 segi batu. 3 biji batu, 1 buang, 2 buang, 3 buang. Kalau tak yakin, gunakan lebih daripada 3 biji batu. Tapi kalau pakai batu ni yakin tak, tuan? Tak biasa tak yakin lah. Kalau dah biasa, yakin. Ini dah biasa belum? Belum kan? Belum biasa lagi. Sebab apa kita tak biasa? Kita banyak air. Syukur Alhamdulillah kita banyak air. Tapi kalau di negara Arab tu, nak cari air pun susah dan air lebih mahal daripada minyak. Jadi memang dibolehkan menggunakan batu, tapi yang paling afdal sekali selepas guna batu guna air. Itu paling afdal. Lepas batu guna air. Baik. Ada soalan, tuan? Yang tak boleh pakai buluh je. Kayu boleh. Kalau kesat dan kasar, papan tu boleh lah. Kayu boleh. Batang-batang kayu pun boleh. Tapi yang tak boleh kalau kita menggunakan sesuatu yang membahayakan. Di buluh. Kenapa buluh bahaya? Niang satu. Kono semilu ke hospital apa ya? Betul tak? Betul kan? Kalau kono semilu, batu buluh tak boleh. Dan banyak lagi benda lain yang tak boleh. Besi-besi yang yang berkarat ke ataupun benda-benda yang kita nampak dah sasak, air tak ada, batu pun tak ada, nampak besi berkarat,
takut menambah penyakit. Okay? Boleh tak? Dengan tisu boleh tak? Boleh. Benda yang kesat. Ya? Tisu, kertas, bukanlah kertas licin, kertas yang kesat lah. Ya? Tisu. Jangan kertas pasir. Ya? Kertas pasir itu nak pasir yang comel boleh lah. Ya? Demikian lagi dimaafkan tempat istinja dengan batu. Dengan batu pada dirinya jua. Untuk diri saja, untuk diri dia saja. Sebab itu, maka tiada sah sembahyang orang yang menanggungkan orang yang istinja dengan batu. Tak sah sembahyang orang yang menanggungkan orang istinja dengan batu ni apa maksudnya? Dia tanggung orang istinja dengan orang yang beristinja dengan batu. Tak sah sembahyang seseorang yang bersama-sama dengan orang yang beristinja dengan batu. Dia jadi imam. Orang yang menanggung, orang yang istinja dengan, boleh jadi imam. Jadi orang jadi imam, dia beristinja dengan batu, dia tak boleh tanggung orang lain. Kau seorang lah sembahyang. Jangan jadi imam. Ya? Itu di antara maksud dia lah, tuan-tuan. Ya? Dan demikian lagi kafiat menyucikan najis khamar, yakni arak, yang diperahkan inapnya kerana hendak dibuatkan dia cuka. Apabila jadi cuka dengan sendirinya, tiada berserta dengan dimasukkan sesuatu yang lain, jadi sucilah cukanya. Faham tadi? Inap tu apa? Diperahkan inapnya, anggur lah. Ya? Nak dibuat arak. Ya? Najis arak ni kira najis, tuan-tuan. Sebab apa? Dia menghalang sahnya sembahyang. Ya? Tak boleh minum. Kafiat menyucikan najis khamar, yakni arak yang diperahkan inapnya. Anggur yang diperahkan kerana hendak dibuatkan cuka. Apabila jadi cuka dengan sendirinya dia jadi cuka, dengan syarat tiada berserta dengan dimasukkan sesuatu yang lain. Dengan syarat tak masukkan bahan-bahan lain lah. Dia memang arak, kemudian dia jadi cuka dengan sendirinya. Dengan syarat tak ada bahan-bahan lain masuk, bahan kimia lain ke apa-apa bahan lain untuk menjadikan dia cuka. Dia jadi cuka dengan sendiri, tetapi dengan syarat tak ada benda lain dimasukkan untuk menjadikan dia cuka. Ya. Syaratnya jangan ada benda lain masuk. Dengan sebab masuknya benda lain itu dia jadi cuka. Apabila jadi cuka dengan sendirinya tiada berserta dengan dimasukkan sesuatu yang lain, jadi sucilah cukanya. Kalau jadi cuka dengan sendirinya suci. Arak tu jadi cuka, bertukar jadi cuka, maka cuka itu suci. Ya. Dia bukan arak lagi lah. Ya. Dan sucilah bekasnya. Bekasnya pun sucilah. Asalnya masuk arak, tapi bertukar jadi cuka. Maka dia dah suci, bekasnya itu pun suci. Walaupun asalnya, bekasnya itu adalah dimasuk arak pada mulanya. Ya, tuan-tuan. Adapun jika jadi cuka dengan dimasukkan sesuatu padanya seperti bawang merah atau roti atau nasi, ya, masuk benda lain lah. Dia jadi cuka kerana masuk benda lain. Maka dia tidak suci. Dan jikalau dahulu daripada jadi arak itu tiada suci ia. Dan jikalau dahulu daripada jadi arak, tiada suci ia kerana jadi mutanajis. Ya? Kalau dahulu daripada jadi arak,
Apa yang jadi arak ni? Mana sebelum tu dia arak jadi suci je. Kerana jadi mutanajis. Sebelum tu dia memang arak. Dia tak jadi cuka lagi. Bila masuk barang bawang merah ke roti ke, dia jadi cuka. Ya. Ha. Maka itu tidak suci. Walaupun dia jadi cuka, tetapi disebabkan kerana ada bahan lain dimasukkan, dia jadi cuka, maka cuka itu tidak suci. Walaupun tidak dinamakan arak lagi. Okay. Tuan ni. Baik. Air tapai. Air tapai suci. Tetapi kalau kita minum banyak-banyak, ya, boleh mabuk tak? Tapi dia tidak dianggap sebagai khamar. Ya. Dia tak dianggap sebagai khamar. Saya ada seorang Arab, dua orang Arab dulu datang kepada saya. Ya. Saya minum makan tapai banyak ni ya, tu pun tak larat dah. Dia satu periuk tu dia makan tapai. Dua orang je, bukan seorang, dua orang je. Dia satu besar, periuk besar tu habis dia tapai satu orang. Jadi kita tak sama macam dia. Dia boleh makan tapai banyak, tak ada apa pun. Poning pun tak ada, apa pun panas pun tak ada. Kita kalau makan banyak tu, satu periuk tu agaknya apa agaknya? Ha? Ada kawan saya dulu makan banyak sangat, pergi beraya sini makan ayak, pergi raya sini makan tapai, pergi raya sini makan tapai, pergi raya sini makan, balik rumah pingsan. Ada? Dia dipanggil tuak ke? Sama. Tapai tak ada apa. Tapi yang tuak, dia jadi tukar, jadi tuak macam orang India minum apa tu? Minum toddy kan? Daripada dira kelapa tu. Ya? Dira kelapa tu suci. Tapi bila tukar jadi toddy ke apa? Jadi tuak ke, toddy ke? Dia dah jadi memabukkan. Dan bila dia memabukkan, dia adalah haram. Okay? Dan tahun berapa dulu? Tahun 10 tahun ke 15 tahun dulu? Berapa ramai orang India mati minum toddy? Ingat lagi tak? Kisah orang India. Dia minum toddy, kemudian kerana ada bahan-bahan lain mungkin dia masuk, maka dia pun ramai yang mati. Ingat 6-7 orang mati. Bukan seorang dua, 6-7 mati minum toddy. Minum arak ada orang mati tak? Ada kan? Minum arak terlalu banyak pun mati ke? Ya. Makan nasi banyak-banyak pun mati ke? Betul tak? Kita ni sebenarnya bahan-bahan yang kita makan pada hari ini yang akan membawa kepada kadang-kadang memudaratkan jasad kita. Banyak yang memudaratkan jasad kita. Sehingga kepada ubat yang kita makan pun memudaratkan badan. Sakit buah pinggang, punca ubat lah. Okay. Kemudian, ada soalan? Okay, ya. Kemudian, naklah dibuat apa? Boleh? Adapun jika jadi cuka dengan dimasukkan sesuatu padanya seperti bawang merah dan roti atau nasi dan jikalau dahulu dia menjadi arak, kesuci ia kerana jadi mutanajis. Ya? Kalau sebelum tu dia arak, maka dia tidak suci dan bekas yang dia gunakan untuk menampung arak tersebut sudah dipanggil mutanajis. Mana mutanajis? Yang kena najis. Arak ni najis tuan-tuan. Kalau saya mengajar dulu di mana-mana pun, dia kata arak ni
Najis macam air kencing lah. Kalau orang minum arak, minum air kencing ya. Sama lebih kurang. Ya. Sebab najis. Kalau tertitih pada baju kita ke pada kain kita, tak sah sembahyang kita. Ha. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Maka mutanajis ia akan cuka itu, adapun jika dibuangkan suatu itu sebelum lagi ia jadi cuka, maka sucilah juga cuka itu. Sucilah cuka itu. Jika dibuangkan suatu itu sebelum lagi ia jadi cuka, maka sucilah cuka itu. Apa suatu yang belum jadi cuka itu buang dulu. Apa yang dah kena buang dulu? Bawang roti nasi yang masuk tu. Buang dulu. Kemudian dia tak jadi cuka, dia jadi arak terus. Najis sebab bukan najis masuk dalam dia. Kalau belum jadi dimasuk bukan najis tadi. Itu tak najis tapi bila masuk dalam najis dia jadi bukan najis. Itu dia buang. Buang balik. Jadi Maksudnya buang dululah. Buang benda-benda tu dulu. Buang benda-benda tu dulu, dia tetap jadi cuka juga. Itu baru dikatakan suci lah. Yes? Maka sucilah cuka itu. Buang dululah. Kalau dia jadi cuka kerana disebabkan masukkan barang-barang tadi, nasi ke, gula ke, roti ke, disebabkan kita masuk benda-benda tersebut, ya, dia jadi cuka. Kalau tak masuk, dia tak jadi cuka. Bila dia tak dimasukkan bahan-bahan tersebut, dia tetap jadi arak. Tapi bila dimasukkan, dia jadi cuka. Jadi kalau nak hilangkan ya, hukum cuka itu sama macam arak, maka buang benda itu dulu, tapi dia tetap juga jadi cuka, maka dia masih lagi dikatakan suci lah. Ya. Dan tiada mengapa. Ya. Jika dipindahkan daripada teduh kepada matahari, kalau kiranya arak tu dipindahkan daripada tempat teduh kepada tempat yang panas, supaya lekas jadi cuka, dengan nak jadikan dia cuka cepat, dan jika terangkat khamar pada bekasnya dengan perbuatan seperti disengitkan, dicenderongkan bijananya atau dikocak akan dia jadi mutanajis bijana itu. Okay? Dan jika terangkat khamar pada bekasnya, adanya khamar dibuanglah daripada bekas yang berisi khamar tersebut. Macam mana nak buang? Dengan perbuatan seperti disengitkan, dicenderongkan bijananya atau dikocak akan dia. Okay? Jadi mutanajis bijana itu. Okay? Kita nak buangkan ataupun nak alihkan tempat yang ada bekas khamar tadi supaya jadi cuka cepat, maka tempat yang bekas yang kita gunakan mengisi khamar tersebut tetap jadi mutanajis. Bekas tu jadi mutanajis. Bekasnya jadi mutanajis. Apa mutanajis? Kena najis lah bekas tersebut. Khamar yang masuk dalam bekas, kita alihkan ke kiri, ke kanan, kita sengitkan, kita cenderungkan ke kanan, ke kiri, maka bekas ni tetap juga najis. Walaupun kita cuba untuk alih-alihkan supaya dia jadi khamar, supaya jadi cuka, dia tak jadi cuka.
Dan demikian khamarnya apabila jadi cuka. Dan demikian khamarnya apabila jadi cuka, maka jika ditambahkan khamar hingga sampai ke tempat yang tertingginya itu, sucilah bijananya dan cukanya. Dan jikalau ditambahkan khamar hingga sampai kepada tempat yang tertingginya. Apa tempat yang tertinggi? Ditambahkan khamar kepada tempat yang tertingginya itu, sucilah bijananya dan cukanya. Tempat tertinggi ni maksud dia apa? Tadi kita sengit, kita condongkan. Tapi khamar ni kita tambah sehingga melempah-lempah kan? Tertinggi. Ya tak? Melempah-lempah tak? Tempat yang tertingginya. Sucilah bijananya dan cukanya. Apa maksud tempat yang tertinggi ni? Melebihi pada bekas tu ke? Lebih pada bekas tersebut. Ditambah bekas. Ataupun kita isi pada bekas lain yang lebih besar lagi. Ya, isi pada tempat lain yang lebih besar lagi. Ya. Maka bekas itu jadi suci. Dan cukanya pun suci. Ya. Maka tiada suci suatu yang najis dengan sendirinya melainkan arak. Dengan berpindah jadi cuka. Jadi tak suci suatu yang lain melainkan arak yang berpindah jadi cuka. Arak jadi suci bila dia jadi cuka. Tapi ada syarat yang tuan, jangan masukkan benda lain sehingga arak tu jadi cuka, maka cuka tu tak suci. Walaupun dia jadi cuka, tapi oleh sebab ada bahan lain masuk, maka cuka itu tidak suci. Pegang itu je lah. Yang boleh-boleh yang lain ni janganlah pegang. Boleh. Arak jadi cuka itu suci, tapi dengan syarat jangan masukkan bahan-bahan lain. Masukkan nasi ke, masukkan apa lagi? Putih ke dalam tu, dia jadi cuka. Ya. Ya. Dan seterusnya, melainkan kulit bangkai. Ini kemudian lah ya. Kita akan sambung kemudian berkaitan dengan kulit bangkai ni. Segala binatang apabila tersamak ia atau disamakkan dia dan kaifiatnya baru dihilangkan yang lebih pada kulit ini jadi masalah juga kepada kita tuan-tuan dan puan. Beli tali pinggang online daripada kulit lembu. Ya. Dah kena samak belum tali pinggang tu? Siapa samak? Samak siapa-siapa pun boleh. Ya. Yang syarat dibuangkan lendir-lendir dia apa semua tu. Itu kita akan bincang kemudianlah dengan barang-barang kulit yang kita beli sama ada kasut apa semua, tapi dengan syarat jangan bahan-bahan kulit tu daripada kulit babi ataupun kulit anjing. Walaupun disamak, dia tidak sama seperti kulit lembu, ya, kulit kanguru dan sebagainya. Itu kalau disamak bersih, kulit kambing, ya. Tapi kalau kulit anjing, kulit babi, samak macam mana pun dia tak bersih. Sekali itu dulu tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabi ya bil mursalin wal hamdu malaikatil muqarrabin fi abdin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
InsyaAllah sama-sama lah.